Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afini binti Noh, nombor metik 423 2013-831. Saya akan membentangkan tajuk tentang Sekolah Menengah Jepun. Saya dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kepujian Pengajian Islam. Baiklah, sebelum saya teruskan perbincangan pada tajuk yang lain, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan pendidikan negara Jepun. Jepun merupakan salah satu negara termaju dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, sosial, politik dan lain-lain. Kemajuan-kemajuan ini berkait rapat dengan kemajuan pendidikan. Dapat juga kita lihat, Jepun adalah negara termaju dari segi teknologi. Negara Jepun banyak mencipta teknologi dan di negara mereka juga sudah menggunakan teknologi tersebut berbanding negara maju yang lain. Kerangka sistem pendidikan sekolah menengah Jepun. Satunya adalah peringkat pendidikan di negara Jepun. Seperti yang telah dipaparkan di slide, pendidikan di Jepun terbahagi kepada 4 peringkat. Yang pertama, peringkat sekolah rendah selama 6 tahun. Yang kedua, peringkat sekolah menengah rendah 3 tahun. Yang ketiga, peringkat sekolah menengah tinggi selama 3 tahun. Dan yang keempat, peringkat universiti selama 4 tahun. Kalau kita dapat lihat, peringkat pendidikan di negara Jepun mempunyai kesamaan seperti peringkat pendidikan di negara kita, Malaysia. Baiklah, saya teruskan pula kepada kerangka sistem pendidikan Jepun. Sistem pendidikan Jepun mempunyai struktur yang teratur dan mempunyai beberapa komponen utama. Berikut adalah kerangka umum setiap pendidikan Jepun. Pertama, bagi pendidikan asas, tadika atau dikenali yochins, kanak-kanak memulakan pendidikan formal di tadika sebelum memasuki sekolah rendah. Sekolah rendah dipanggil shogakko. Sekolah rendah di Jepun berlangsung selama 6 tahun dan merupakan peringkat pertama pendidikan wajib. Yang kedua, pendidikan menengah. Sekolah menengah rendah dikenal pasti shogakko. Peringkat ini berlangsung selama 3 tahun dan merupakan sebahagian daripada pendidikan wajib. Bagi sekolah menengah tinggi iaitu Kotogakko atau Koko, lepas menamatkan sekolah menengah, pelajar berpindah ke sekolah menengah yang berlangsung selama 3 tahun. Baik, kita lihat kepada pendidikan tinggi. Bagi universiti, pelajar yang lulus dari sekolah menengah boleh meneruskan pendidikan mereka di universiti untuk ijazah sarjana muda. Keempat, kita lihat pada sistem kelayakan. Sistem peperiksaan kebangsaan. Jepun mempunyai peperiksaan kemasukan universiti yang sangat kompetitif, seperti peperiksaan kemasukan Kolej Kebangsaan, National Center Test for University Admission, dan peperiksaan kemasukan kolej swasta. Kelima, pendidikan vokasional. Sekolah menengah vokasional, selain daripada laluan akademik, pelajar juga boleh memilih untuk meneruskan pendidikan vokasional mereka di sekolah menengah vokasional sendiri. Kita lihat pada pendidikan khas. Pendidikan khas untuk pelajar berkeperluan khas. Jepun mempunyai program pendidikan khas untuk pelajar berkeperluan pendidikan khas. Sistem pendidikan Jepun berasaskan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras dan menghormati pendidikan. Selain itu, sistem ini juga menekankan kepentingan membina sasiah dan kemahiran sosial melalui aktiviti kurikulum dan nilai murni dalam kurikulum. Struktur pentadbiran pendidikan sekolah menengah Jepun. Pelbagai aspek utama bagi struktur pentadbiran pendidikan sekolah menengah di Jepun. Antaranya ialah yang pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan, Sains dan Teknologi, MEXT, MEXT. Di bahagian atas hierarki pentadbiran ialah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan, Sains dan Teknologi, MEXT. MEXT ialah kementerian kerajaan yang bertanggungjawab untuk menyelidiki keseluruhan sistem pendidikan di Jepun, termasuklah sekolah menengah. MEXT menetapkan kurikulum, piawai dan garis panduan kebangsaan untuk pendidikan sekolah menengah. Yang kedua ialah lembaga pendidikan wilayah. Setiap daripada wilayah di Jepun mempunyai lembaga pendidikan wilayahnya sendiri yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mengurus pendidikan sekolah menengah di peringkat tempatan. Lembaga juga mempunyai kuasa untuk membuat keputusan mengenai perkara yang berkaitan dengan pendidikan sekolah menengah dalam wilayah masing-masing. Yang ketiga ialah sekolah menengah. Sekolah menengah di Jepun mempunyai 2 jenis, iaitu sekolah menengah awam dan sekolah menengah swasta. Bagi sekolah menengah awam diselia oleh lembaga pendidikan wilayah tempatan, manakala sekolah menengah swasta diuruskan oleh badan pentadbir mereka sendiri, selalunya dengan pengawasan daripada MEXT dan pihak berkuasa pendidikan tempatan. Yang terakhir
bagi struktur pentadbiran pendidikan sekolah menengah di Jepun ialah pengatur dan guru sekolah menengah. Setiap sekolah menengah diketuai oleh seorang pengetua yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan pentadbiran sekolah. Pengetua bekerjasama dengan guru dan kaki tangan untuk menyampaikan kurikulum dan memberikan sokongan kepada pelajar. Kurikulum pendidikan sekolah menengah Jepun. Dalam kurikulum sekolah menengah Jepun, seperti mana yang kita maklum bahawa sekolah menengah Jepun terbagi kepada dua, iaitu sekolah menengah rendah Jepun dan sekolah menengah tinggi Jepun. Dalam sekolah menengah rendah Jepun, tempoh masa belajar adalah 3 tahun di mana ia bermula daripada grade 7 sehingga 9. Bagi sistem pendidikan Jepun, setelah selesai peringkat ini, mereka ada dua pilihan. Sama selepas peringkat ini menamatkan persekolahan dan terus bekerja ataupun menyambung ke peringkat sekolah menengah tinggi Jepun. Bagi sekolah menengah tinggi Jepun pula, tempohnya juga sama seperti dalam sekolah menengah rendah, di mana tempoh pengajian juga adalah 3 tahun. Kebanyakan pelajar Jepun yang menyambung ke peringkat ini sudah tentu hala tujuannya selepas peringkat ini ingin menyambung ke peringkat universiti. Hal ini dikatakan demikian kerana selepas peringkat ini mereka perlu mengambil peperiksaan bagi menyambung ke peringkat universiti. Selain itu, jenis sekolah menengah di Jepun pula terbahagi kepada 4, iaitu sekolah awam atau kerajaan, sekolah swasta di mana kos sekolahnya lebih tinggi berbanding kerajaan, Specializing Training Technology dan Teknologi College. Kedua-dua ini selalunya fokus berkaitan kemahiran atau teknologi yang akan dipelajari oleh pelajar Jepun. Dalam masa yang sama juga, subjek yang diambil atau dipelajari oleh pelajar sekolah menengah Jepun antaranya adalah sains, geografi, sejarah, geologi, bahasa Inggeris, agama dan moral. Pelajar sekolah menengah boleh melawat ke luar negara mengikut ketetapan sekolah. Ia bermula pada grade ke-7 di mana mereka berpeluang untuk berkomunikasi dengan pelajar lain sekiranya melawat ke luar negara seperti Amerika Syarikat. Ini memberi peluang kepada pelajar Jepun untuk mempelajari bahasa Inggeris mereka dengan baik selepas wujudnya komunikasi dua hala antara pelajar Jepun dan juga Amerika Syarikat. Selepas lawatan ini, setiap kelas perlu mengemukakan laporan mengenai lawatan ke luar negara. Dalam masa yang sama juga, mereka sentiasa mengaktifkan diri dalam mempelajari kemahiran seperti kemahiran kraftangan dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana sistem pendidikan Jepun bukan sahaja mementingkan akademik, malahan kemahiran juga perlu dikuasai. Bagi aktiviti kurikulum pula, kebanyakan pelajar sekolah menengah Jepun mengaktifkan diri dalam kelab baseball, kelab judo, kelab koi dan kelab seni lukis. Fakta menarik sekolah menengah Jepun. Pertama, kegiatan kebudayaan dan kurikulum. Pendidikan sekolah menengah Jepun bukan sahaja mencabar dari segi akademik tetapi juga meletakkan kepentingan penting dalam aktiviti kelab. Pelajar sering menyertai kegiatan kebudayaan atau kelab sukan sebelum dan selepas kelas disebabkan aktiviti kelab dapat menyumbang kepada perkembangan keseluruhan pelajar dan dianggap sebagai bahagian penting dalam pengalaman sekolah menengah. Selain itu, di sekolah menengah Jepun memberi penekanan kepada kebersihan dan tanggungjawab yang perlu ditugaskan oleh pelajar itu sendiri untuk membersihkan seluruh sekolah termasuk tandas. Ia merupakan bahagian daripada rutin harian, tidak lain juga mengajar pelajar tentang kepentingan kebersihan dan tanggungjawab bersama. Malah guru dan pengatur turut serta dalam aktiviti ini untuk menjaga kebersihan dan ketenteraman persekitaran sekolah. Terakhir, sekolah menengah Jepun semakin menggabungkan perspektif global ke dalam kurikulum mereka. Bertujuan untuk menyediakan pelajar untuk dunia yang saling berkait. Bahkan, beberapa sekolah tinggi menawarkan program pertukaran antarabangsa dan peluang untuk belajar di luar negara. Rumusan kelebihan sistem pendidikan di negara Jepun berbanding Malaysia. Saya mulakan dengan menyebut 3 kelebihan sistem pendidikan Jepun, iaitu pertama, kalau di Jepun tiada tukang cuci yang diupah kerana sistem pendidikan juga terkenal dengan budaya disiplin yang tinggi. Sistem persekolahan di Jepun, pelajar perlu bekerjasama membersihkan bilik darjah, kafeteri dan juga tandas sendiri. Selain itu, yang kedua, persekolahan di Jepun mencatatkan peratusan kedatangan hampir 99.99% dan pelajar tidak pernah lewat ke sekolah. Jelaslah bahawa sakit bukan punca utama mereka tidak hadir ke sekolah kerana tahap kesihatan di Jepun sangat baik. Dan yang terakhir, sistem pendidikan Jepun melakukan yang terbaik untuk memastikan pelajar di sekolah menengah dan rendah dapat makan makanan yang sihat dan seimbang yang dimasak mengikut menu yang diselaraskan. Manakala, terdapat juga kelebihan sistem pendidikan di Malaysia yang patut kita banggakan, iaitu yang pertama, Malaysia mempunyai dasar pendidikan inklusif iaitu memasukkan murid berkeperluan khas dalam sistem pendidikan.
Usaha ini bertujuan untuk memberi peluang pendidikan kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang atau keadaan istimewa. Dalam pada itu, sistem pendidikan Malaysia memberi pelajar lebih banyak pilihan dalam menentukan kejayaan mereka. Pendidikan vocational iaitu kemahiran disediakan untuk membantu pelajar yang mungkin mempunyai minat dan bakat di luar akademik. Akhir sekali, kelebihan sistem pendidikan Malaysia adalah pelajar di sekolah diperolehi buku teks secara percuma kepada semua murid di sekolah. Oleh itu, murid-murid haruslah menjaga buku teks tersebut dengan baik. Rumusan kekurangan sistem pendidikan Jepun berbanding Malaysia. Kekurangan sistem pendidikan Jepun berbanding Malaysia terdapat 5 bahagian, iaitu yang pertama, tekanan dan stres. Bagi di negara Jepun, tekanan dan stres adalah sistem pendidikan negara ini terkenal dengan tekanan yang tinggi, terutamanya kerana persaingan yang agak kuat untuk menghadapi ujian masuk ke perguruan tinggi. Bagi Malaysia, walaupun tekanan ujian wujud di seluruh negara, ia mungkin tidak sekuat di Jepun. Walau bagaimanapun, masalah stres di kalangan pelajar tetap wujud, terutama di sekolah menengah dan tinggi. Kedua, pembelajaran kreatif dan pemikiran kritis. Sistem pendidikan Jepun dikritik kerana tidak meningkatkan kreativiti dan pemikiran kritis kerana kurikulum terlalu padat dan pembelajaran selalu disuruh untuk menghafal. Di Malaysia pula, pembelajaran kreatif dan pemikiran kritis, walaupun terdapat usaha untuk meningkatkan aspek kreativiti dan pemikiran kritis, sukar untuk mengubah cara yang selalu diguna yang lebih tertumpu dengan menghafal. Kekurangan yang ketiga adalah keterlibatan keluarga. Di Jepun, tekanan pekerjaan dan tuntutan masa yang tinggi boleh mengurangkan keterlibatan ibu bapa dalam pendidikan. Mereka tidak mempunyai banyak masa untuk menguruskan pendidikan anak-anak mereka. Berbeza dengan Malaysia yang mempunyai tradisi yang lebih kuat untuk keterlibatan ibu bapa. Mereka sering terlibat dalam pendidikan anak mereka. Yang keempat, kemahiran bahasa asing, iaitu kemahiran bahasa Inggeris di Jepun mungkin tidak sekuat negara-negara lain yang menekankan pendidikan bahasa Inggeris secara lebih intensif. Manakala di Malaysia, kemahiran bahasa Inggeris mungkin tidak sekuat negara-negara lain yang menekankan pendidikan bahasa Inggeris secara lebih intensif. Dan yang kelima, iaitu bahagian yang terakhir adalah kurikulum yang terlalu padat. Kurikulum di Jepun dikritik disebabkan terlalu padat, sehingga kan tidak membolehkan pelajar untuk mengejar minat mereka di luar sekolah. Di Malaysia, walaupun usaha telah dibuat untuk menjadikan kurikulum lebih fleksibel, kurikulum yang terlalu tersusun juga mungkin menghalang beberapa sistem pendidikan. Sekian sahaja pembentangan dari saya. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.